Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya Izla Farhan bin Ahmad Izzuddin. Hari ini saya ingin menerangkan seni logam di Malaysia. Di Malaysia, seni pertukangan logam sudah lama bertapak dan dipercayai sejak zaman prasejarah lagi. Seni pertukangan logam ini berkembang sejajar dengan perkembangan industri lain seperti emas, tembaga dan juga besi. Jika dahulunya logam dijadikan sebagai mata wang, namun peredaran masa menjadikan logam sebagai peralatan dapur dan juga senjata. Pada masa itulah masyarakat Malaysia telah pandai mencorakkan sesuatu barangan aksesori kaum wanita. Logam juga dijadikan sebagai seni kraftangan atau barangan yang berkaitan dengan adat istiadat masyarakat Melayu. Sebagai penutup, kita dapat lihat sepak sirih merupakan satu kraftangan yang sangat terkenal dalam masyarakat Melayu hasil daripada pembuatan seni logam di Malaysia. Saudara binti Bapa akan menerangkan sedikit mengenai tepak sirih. Tepak sirih merupakan bekas yang diperbuat daripada logam untuk digunakan dalam penyediaan daun daripada pokok sirih untuk dimakan. Masyarakat Melayu membezakan antara tepak sirih yang berbentuk bujur sebagai kuan dan yang berbentuk segi empat sebagai tepak. Terdapat juga tepak sirih yang berbentuk bulat. Tepak sirih khas digunakan sebagai perhiasan dan upacara rasmi. Saya Rozini Mita Aliasa Mali dan saya akan menerangkan serba sedikit tentang sejarah tepak sirih. Tepak sirih mempunyai sejarahnya yang tersendiri. Semasa kerajaan Melayu Melaka di pertengahan abad ke-15 diceritakan sebuah pahlawan legenda iaitu Hang Tuah dan Hang Jebat. Hang Tuah telah memberikan kepada Hang Jebat sepiak sirih di dalam tepak sirih kepunyaan Sultan Mahmud semasa berhenti rehat dalam satu pertarungan. Sebelum Hang Tuah dapat merampas keris sakti yang bernama Tamisari dari tangan Hang Jebat. Dan sebelum dapat membunuh Hang Jebat di atas penderhakaan terhadap Sultan Melaka. Di zaman awal Kesultanan Melayu Perak, terdapat dua buah tepak sirih yang diperbuat daripada emas. Yang pertama adalah Puan Bujur dan yang kedua adalah Puan Nagataru. Kedua-dua tepak sirih ini telah dijadikan sebagai alat kebesaran diraja atau regalia pada ketika itu. Dan ianya masih disimpan sebagai khazanah berharga di Istana Perak pada masa kini. Apa yang ada di dalam tepak sirih? Apa yang ada di dalam tepak sirih? Di dalam tepak sirih terdapat ramuan-ramuan sirih seperti pinang, kapur, gambir, tembakau, cengkih, daun sirih dan juga kaci. Ramuan-ramuan ini akan disimpan di dalam cembul-cembul dan disusun mengikut peraturan yang ditetapkan oleh orang-orang dahulu. Lekah penggunaan tepak sirih. Tepak sirih khas digunakan sebagai barangan perhiasan dan dalam upacara-upacara rasmi. Tepak sirih amat penting dalam istiadat rasmi raja dan pembesar silam. Malah dalam hikayat Melayu ada disebut bahawa semasa upacara menghadap rombongan atau upacara penganugerahan, tepak sirih dan sepersalinan pakaian mesti mendahului barangan lain. Oleh kerana tepak sirih amat penting dalam adat istiadat, ia tidak boleh digunakan secara sembarangan. Tambahan pula harganya mahal dan susah untuk dijaga dan dibersihkan. Saya Nur Hafizah binti Hamdan. Baiklah, hari ini kita akan tunjukkan dengan anda cara-cara untuk mengisi bahan-bahan dalam tepak sirih. Dan bahan-bahannya ialah buah pinang, gambir, kapur sirih, tembakau, cengkeh dan akhir sekali ialah beberapa helai daun sirih. Imran bin Razili. Kesimpulannya, tepak sirih mencerminkan kehidupan dan nilai-nilai terutama dalam adat tradisi dan tingkah laku masyarakat Melayu. Tepak sirih memainkan peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Walau bagaimanapun, perubahan masa menyaksikan kepentingan tapak sirih kini hanya digunakan dalam majlis tertentu, upacara serta acara tradisional. Masyarakat Melayu percaya bahawa sesuatu yang tidak baik akan berlaku sekira adat ini tidak diikuti. Hal tepak sirih dilihat sebagai simbol penerimaan untuk meletakkan asas
untuk memulakan perkahwinan yang bahagia. Satu perkara penting yang kita perlu ingat adalah bahawa seni pembuatan ini merupakan satu warisan yang besar kepada negara kita. Disebabkan itu, kita haruslah bekerjasama untuk mengekalkan dan memelihara seni ini agar tidak tenggelam akibat daripada arus kemodenan yang semakin lama semakin maju. Sekian, terima kasih.